Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Halijah binti Yusof mewakili rakan-rakan saya Nur Azlin binti Azhari dan Zamzarina binti Makzin akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Tahap Kesediaan Pelajar Kolej Komuniti Paguh dan Kolej Komuniti Selandar terhadap pembelajaran atas talian. Sebagai pengenalan, seperti yang diketahui, trend teknologi pada era globalisasi saat ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dunia pendidikan. Dalam pendidikan, penggunaan internet bukan sahaja tertumpu kepada pencarian maklumat tetapi juga sebagai medium penyampaian bahan pengajaran serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang berkesan. Baru-baru ini, kita telah dikejutkan dengan penyebaran pandemik COVID-19 yang telah melanda dunia dan Malaysia secara khususnya. Bermula dari 18 Mac 2020, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang mana telah menyebabkan pelajar sekolah dan juga pelajar IPT tidak dapat untuk meneruskan pembelajaran secara bersemuka dan perlu belajar secara atas talian. Pembelajaran di atas talian yang dahulu dianggap perkara yang hanya angan-angan, kini akan menjadi satu keperluan. Walau bagaimanapun, tahap kesediaan pelajar perlu diambil kira untuk merealisasikan kaedah pembelajaran di atas talian. Kaedah pembelajaran atas talian bukanlah satu kaedah yang baru tetapi dilihat sebagai pilihan yang tepat pada masa ini. Tetapi masalah mungkin timbul apabila ia melibatkan keupayaan teknologi serta latihan yang tidak mencukupi seperti yang diharapkan. Atau dengan kata lain, jika peralatan yang digunakan oleh pelajar tidak setaraf dengan keperluan teknologi, maka ianya tidak akan memberikan hasil yang terbaik. Kebanyakan pelajar hanya mampu menggunakan kemudahan peranti seperti telefon bimbit untuk berinteraksi dan mendapatkan maklumat meskipun terdapat kepelbagaian peranti dan aplikasi yang lebih canggih dan terkini di luar sana yang dapat membantu pelajar. Kajian yang dilakukan oleh Mayhew dan Lampers 1998 mendapati dalam keluarga yang mengalami kekangan dari segi kewangan, ibu bapa mereka kurang memberikan sokongan kepada anak. Ini disokong dengan penyataan Nur Aini 1994 yang menyatakan anak-anak dari keluarga yang mempunyai status sosioekonomi yang tinggi adalah lebih maju dalam pembelajaran dan memperoleh grade pencapaian tinggi berbanding anak-anak dari keluarga yang mempunyai status ekonomi yang rendah. Terdapat 4 hipotesis kajian yang diuji dalam menjalankan kajian ini. Berikut adalah keempat-empat hipotesis kajian yang telah diuji. Pertama, pelajar dengan pendapatan keluarga lebih RM3,000 lebih bersedia untuk menghadapi pembelajaran di atas talian berbanding pelajar dengan pendapatan keluarga kurang RM3,000. Kedua, pelajar bersedia untuk melibatkan diri dalam pembelajaran di atas talian. Ketiga, pelajar bersedia untuk menggunakan kemahiran teknologi. Yang akhir sekali, pelajar dengan pendapatan keluarga lebih RM3,000 lebih bersedia untuk menghadapi pembelajaran secara atas talian dengan keupayaan peranti lebih baik berbanding pelajar dengan pendapatan keluarga kurang RM3,000. Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif. Data dikumpul melalui pengedaran borang soal selidik kepada 27 orang pelajar Kolej Komuniti Paguh dan 16 orang pelajar Kolej Komuniti Selandar. Borang soal selidik diedarkan kepada responden secara dalam talian menggunakan Google Form dan dihantar semula selepas responden selesai menjawab semua soalan. Soal selidik ini mengandungi 2 bahagian iaitu bahagian 1, profil responden dan bahagian 2, pelaksanaan pembelajaran secara atas talian. Bahagian 2 mengandungi 15 soalan yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu A, kecenderungan pembelajaran, B, kemahiran teknologi dan C, keupayaan peranti. Data bagi bahagian 1 dianalisa menggunakan frekuensi, manakala bahagian 2 dianalisa menggunakan analisis min dan purata min. Skor min seperti dalam jadual telah digunakan dalam kajian ini bagi menilai tahap kesediaan responden. Jadual menunjukkan profil responden dengan majoriti responden berumur 19 tahun iaitu sebanyak 81.4% dan lebih 50% responden adalah perempuan. 50% responden terdiri daripada keluarga yang berpendapatan kurang RM1,000 sehingga RM3,000.
Hasil daripada analisis borang soal selidik, didapati responden yang berpendapatan keluarga kurang RM1,000 sehingga RM5,000 cenderung untuk menghadapi pembelajaran secara atas talian dengan nilai min lebih daripada 3.0. Bagi faktor kemahiran teknologi pula, didapati bahawa responden berpendapatan lebih RM5,000 mempunyai kemahiran yang lebih berbanding responden yang lain dengan nilai min paling tinggi iaitu 3.35. Manakala untuk keupayaan peranti menunjukkan jurang yang amat besar di antara pendapatan keluarga kurang RM3,000 dengan lebih RM3,000. Nilai min paling rendah iaitu 2.22 dicatatkan bagi pendapatan kurang RM1,000 dan 2.28 bagi pendapatan RM1,001 sehingga RM3,000. Jadual menunjukkan indikator terhadap faktor-faktor yang dikaji. Faktor kecenderungan pembelajaran dan kemahiran teknologi memberikan skor lebih 3.0 yang memberikan nilai positif dan faktor keupayaan peranti memberikan skor kurang 3.0 yang memberikan nilai negatif. Ini menunjukkan bahawa keupayaan peranti yang digunakan oleh pelajar tidak dapat menampung keperluan pembelajaran di atas talian. Secara kesimpulannya, didapati majoriti pelajar dengan pendapatan keluarga lebih RM3,000 lebih bersedia menghadapi pelaksanaan pembelajaran atas talian berbanding dengan pelajar berpendapatan keluarga kurang RM3,000. Bagi faktor kecenderungan pembelajaran dan kemahiran teknologi, nilai skor min bagi semua soalan adalah lebih 3.0 dengan nilai purata skor min 3.07 dan 3.18. Manakala bagi faktor keupayaan peranti, pelajar dengan berpendapatan keluarga kurang RM1,000 menunjukkan nilai purata skor min terendah iaitu 2.22. Hal ini menunjukkan tahap kesediaan pelajar adalah lebih baik bagi faktor kecenderungan pembelajaran dan kemahiran teknologi. Namun, kekangan dari segi keupayaan peranti membataskan golongan pelajar dari keluarga berpendapatan rendah untuk menjalankan proses pembelajaran secara atas talian. Sekian, terima kasih.